Nice, Cannes, Monaco dan Monte Carlo. Semua nama bandar ini di Pantai Biru memang membawa aura kekayaan, glamour dan keindahan yang menakjubkan, dalam satu perkataan, mimpi. Dan saya pergi ke Perancis untuk melihat orang-orang bertuah yang impian mereka telah menjadi kenyataan. Pertama sekali, kita akan tahu berapa banyak orang di sini yang mereka peroleh dan bagaimana mereka berjaya tinggal secara percuma, mendapatkan makanan dan bahkan menaiki kereta api. Dan pendapatannya mencapai 45. Mereka di sini menaiki kereta api bahkan ke Paris secara percuma. Tidak mencuri apa-apa. Kita akan tahu bagaimana rupa kawasan berbahasa Rusia di Cannes, bahaya di Nice malam. Kami mempunyai pekerja pembersih yang bekerja di apartemen hotel, mereka semua bercakap dalam bahasa Rusia. Jadi seperti Miami, Rusia. Kita bercakap kos tinggi di Perancis. Bagaimana penutur Rusia boleh mendapatkan pekerjaan di Monaco dalam satu hari. Bahkan orang miskin pun berjalan di atas karpet merah. Saya pergi untuk bekerja, saya pergi untuk mencari nafkah, dan semua ini ya seperti bonus, sangat sesuai. Saya akan faham mengapa terdapat begitu banyak gelandangan di Nice. Saya akan bercakap dengan seorang Belarus yang sendiri menjadi gelandangan dan kehilangan sekitar lebih dari 33 kg. Tekanan, stres, ini kehidupan di jalanan. Saya dipukul sehingga saya terbaring di lantai, mengeluarkan darah saya sendiri, sofa yang dibuang, dan saya menutupi diri dengan tilam dari sofa ini dan tidur. Dan saya hadapi kesukaran dengan pengangkutan awam. Saya akan makan malam dengan tikus di pantai Nice dan tahu apa yang dilakukan golongan muda kita hari ini. Apa yang kamu buat dengan dadah di sana? Ya, dalam episod ini akan ada banyak lagi. Jadi, langgan YouTube dan Instagram. Dan mari pergi. Kamu fikir saya bangun begitu saja hari ini pada pukul 6:30 dan sekarang saya sudah menuju ke stesen kereta api? Tidak, hanya pagi. Satu-satunya masa di mana kita boleh merakam kandungan dengan tenang di luar. Ini saya perjalanan pagi ke Nice dengan kereta api. Saya hanya perlu satu hentian di sini. Pantai Azur di Perancis membentang sejauh 300 km di sepanjang Laut Mediterranean. Dan kadang-kadang ia dipanggil Riviera Perancis. Di sini musim pantai yang panjang, musim sejuk yang hangat dan sangat cantik. Nice bandar terbesar di kawasan Azur. Di sini terdapat banyak migran dan saya lakukan adalah melihat bagaimana kehidupan mereka di sini. Akan ada juga Batu, Monaco, Menton, Villefranche dan Beaulieu. Tetapi sedikit kemudian, pertama, tepi laut di Nice. Di sini ia dipanggil Promenade. Pukul 8 pagi di Nice, semua orang sudah berasa panas, semua sedang berenang, sudah ada orang yang mandi dan pulang ke rumah. Pukul 8 pagi. Jika pada waktu ini semua orang bergegas ke tempat kerja, di sini semua orang sedang bersantai. Bahkan mereka yang terpaksa bekerja, lelaki ini sudah 10 minit dengan tenang mengecat tempat yang sama. Pagi-pagi di kafe sudah penuh dengan orang, bahkan di kawasan perumahan biasa, di mana saya datang untuk berjumpa dengan seorang gadis dari Ukraine. Di sini jelas terlihat mereka sedang menikmati kopi pagi mereka, pekerja biasa yang bersantai sebelum menghadapi hari yang berat. Lelaki ini memang tidak pernah kehilangan harapan untuk menang loteri dan tidak perlu bekerja lagi. Ini Nastia. Secara keseluruhan dia suka kawasan di mana dia tinggal di sini, tetapi dia mengingat Kharkiv sebagai bandar yang lebih bersih. Tapi pada waktu malam ada penjenayah tak? Di sini kedai-kedai seperti ini tidak begitu menarik. Nastia seorang kimia dan tinggal di sejenis asrama. Sebenarnya, ia sangat berbeza dari asrama kami yang usang dana bersama. Di kalangan jiran-jiran Nastia bukan sahaja pelajar, tetapi juga pensyarah dan pelajar pasca siswazah bersama keluarga mereka. Ini dipanggil Welcome Center. Ia direka untuk pelajar pasca siswazah, untuk kaki tangan baru, universiti. Ia disediakan untuk 1 bulan. Untuk pelajar baru yang datang dari luar negara, dari kawasan lain dan dari luar negara, sebenarnya ini tidak percuma. Tapi kami bernasib baik. Bulan pertama kami tinggal di sini secara percuma. Sekarang, saya bukan pelajar, saya seorang jurutera. Tapi, saya menyewa apartemen di sini dengan harga pelajar. Sangat-sangat menguntungkan.
Sekarang Nastia membayar €400 untuk studio. Memandangkan dekat dengan pusat, ini sangat murah. Di dalam ada dapur kecil dan kipas untuk melawan panas. Tapi tidak lama lagi dia akan diminta untuk berpindah dari sini dan dia sudah melihat sebuah apartmen dengan harga $650. Ya, saya tinggal di sini sendiri. Syukur kepada Tuhan. Apartemen studio, dapur mini. Itu sudah cukup untuk saya. Meja, katil, secara umum semua yang paling diperlukan ada. Kipas itu saya beli sendiri. Saya ada banyak bunga di sini tapi tiada seorang pun yang selamat dalam oven ini. Sangat panas. Saya juga akan segera sekali mungkin. Jadi kini adalah soal masa. Pada hujung minggu, saya selalu berusaha untuk bangun awal pada waktu pagi, pergi ke pantai, sebab matahari sedang bersinar melalui tingkap. Apabila sudah melepasi zenit, barulah ia menjadi lebih mudah. Di sini di Nice, bekas rakan sekerja saya bekerja. Dan ya, apabila ada kekosongan di sini, saya dihubungi, mereka menawarkan, saya menghantar resume dan saya telah melalui temu duga. Dan sekarang saya bekerja sebagai ahli kimia. Di sini, di institut. Maksudnya bukanlah saya melarikan diri dari perang, datang ke sini dan sudah mencari kerja di sini. Saya tahu ke mana saya pergi, mengapa saya pergi dan apa yang akan saya lakukan di sini. Kalau bukan kerana perang, saya tidak akan pergi. Kerana ia kebetulan berlaku pada hari itu, ketika saya tahu bahawa rumah kami telah hancur. Apa yang tidak ada lagi di rumah ibu bapa di tempat saya. Maksudnya di Donbas. Ya, Nastia sudah melarikan diri dari perang 2 kali. Dan sekarang dia bercakap tentang rumahnya di wilayah Luhansk. Dari mana dia pergi pada tahun 2014, saya membuat keputusan untuk berpindah ke Perancis. Hanya 1 hari. Saya sedar bahawa saya telah sampai ke tempat yang sangat cantik di Nice. Ketika saya tersedar, Saya tidak ambil peduli ke mana saya pergi. Ketika saya terbang ke sini, saya terkejut melihat keluar jendela, melihat laut dan gunung, lalu bertanya, apa tempat cantik ini? Saya bertujuan bekerja, saya pergi untuk bekerja dan untuk mendapatkan pendapatan. Semua ini ya seperti bonus, sangat sesuai. berapa gaji kamu sekarang? €1.750. 400 pergi untuk sewa dan jadi 350 mungkin kamu masih boleh simpan dengan baik. Saya pertama menyimpan, kedua saya berusaha untuk membantu keluarga. Tiada tempat untuk kembali tetapi saya ingin sekali pulang. Ke Kiev tentu saja di ideal. Kharkiv adalah bandar yang sangat indah, menawan dan paling menakjubkan di dunia. Ia sangat cantik, ia moden, ia bersih dan juga berbeza dengan Nice. Dia berkata bekerja di Nice tidaklah semudah itu ketika semua orang bercuti. Saya rasa seolah-olah hanya kami yang bekerja di institut, sementara seluruh bandar kelihatan sangat bersih. Ini bahkan dapat dilihat jika di Kharkiv pada waktu puncak pagi semua orang berlari dan di sini semua orang kelihatan santai. Begitu tenang dan kamu berlari. Seolah-olah semua orang berdiri tetapi kamu berlari. Nastia sebagai seorang pelarian mempunyai keistimewaan. Contohnya diskaun 50% untuk pengangkutan. Selain itu, dia menghabiskan sedikit walaupun dia tidak begitu berjimat. Makanan untuk seminggu dengan harga sekitar €50. Saya tidak boleh katakan bahawa saya sangat berjimat. Saya berusaha untuk memilih apa yang lebih kurang sihat walaupun sekarang saya ada sebotol Nutella. Saya tidak boleh katakan bahawa saya sangat mengira. Harga dalam high-rive-nya Ukraine sebaiknya tidak ditukarkan. Di tengah-tengah Nice terdapat sebuah gunung yang besar dan di atasnya terdapat sebuah taman, tempat yang sangat bagus untuk melihat bandar buat kali pertama. Kamu boleh naik dengan lift yang terletak terus di dalam batu, tetapi terlalu banyak orang beratur. Saya sebenarnya tidak boleh katakan bahawa saya suka naik tangga. Tetapi dari menara ini, pemandangan Nice yang paling dikenali, terbuka. Kena ambil gambar di situ. Dari gambar ini, kita boleh faham bagaimana rupa Nice dari sudut ini pada tahun 1979 berubah. Tetapi tidak secara prinsip. Saya tidak faham hospital dengan yang cedera. Saya tentu saja tidak nampak di sini. Dan ladang sedikit dibangunkan. Di sebelahnya di pelabuhan terdapat kapal layar dan kapal pelancong. Dan juga poster dengan warisan sejarah Nice yang mempunyai gereja Rusia. Di sini saya bertemu Ani. Dia datang bersama ibu bapanya dari Port Moskovia 15 tahun yang lalu. Macam mana kamu menyesuaikan diri di sini? Kau masa remaja ke pada tahun 2008. Saya umur 12 tahun. Dan apa yang kamu ingat dari waktu itu? Saya tidak mau belajar bahasa Perancis. Saya tidak mau berkomunikasi dengan orang Perancis. Saya mau pulang ke rumah. Tetapi dengan cepat Ani merasakan dirinya sebagai seorang Perancis. Dia menamatkan sekolah dan universiti di sini dan bahkan tidak pernah sekalipun pergi ke Rusia sepanjang waktu itu. Bukan seperti yang saya biasa, saya menemui jeans ini di Perancis. Peluang secara keseluruhannya, budaya menikmati saat ini.
Ini tidak ada di Rusia. Pada pandangan saya ya. Bila terakhir kamu pergi? Tahun 2008 saya tidak lagi terbang. Oh, itu saja. Ya, dan itu saja. Macam mana tu? Jadi tak ada apa-apa. Maksudnya kau sekarang cakap dengan saya yang kau nak terbang ke Moldova? Ya, tidak ke Rusia. Jadi saya pernah ke Moldova. Jadi kamu lebih seorang Perancis atau Rusia? Saya tinggal lebih lama di Perancis daripada di Rusia. Dan apa? Rusia untukmu sekarang. Tetapi tetap saja ia adalah masa kanak-kanak kan? Saya tinggal di Jerman. Dan ketika saya kembali, seperti kamu tahu, hembusan nafas, semua. Saya pulang. Kelas tentang makanan sudah tentu tentang suasana. Sebab kamu berjalan-jalan, orang-orang tersenyum padamu sambil menikmati pemandangan tanpa sebab. Dengan pendidikan ekonomi Perancis, dia dengan mudah mendapat kerja di sini. Saya bekerja di pelabuhan. Saya hantar kewangan Yaji di juga cukai mereka di Perancis dengan sangat teliti. Pelanggan syarikat kebanyakannya pemilik yacht dari Amerika. Orang kaya dari Swiss lebih suka Monaco. Lagipun untuk berlabuh yacht di Nice itu adalah tempat letak kereta percuma dengan bayaran 2 euro sejam. Ya, sangat mahal. Jadi orang Amerika yang ada di sini sekurang-kurangnya ada pelbagai syarikat. Tetapi di sini memang orang Amerika. Monaco, Rusia kita ada orang Amerika. Berapa bayar? Kita ada orang Amerika. Jadi berapa banyak mereka bayar? Banyak. Jadi contohnya, Kamu ada idea lebih kurang. Sebuah yacht bersaiz sederhana boleh dibayar 10,000 euro sehari. untuk tempoh berapa? Untuk sehari mereka boleh bayar. Dalam Ya. Mereka boleh belanjakan banyak wang. Bahkan bayangkan jumlah yang berputar dalam seminggu. Contohnya 130,000 euro. hari ini sepatutnya hari kerjaannya, tetapi syarikat hanya memberikan dia cuti luar biasa. Sebenarnya dia menganggap Perancis sebagai negara yang paling selesa dari segi kerja. Ada statistik seperti ini bahawa orang Perancis mereka bekerja di sana. Kepada saya, ini apa? Tapi mereka jauh lebih produktif dalam sejam itu. Это старый город Ницце. Кто был в Италии, akan segera menemukan elemen yang serupa dalam seni bina. Semua itu kerana seluruh kawasan Riviera telah lama menjadi milik Itali. Anda mungkin terkejut, tetapi sekarang orang Eropah tidak biasa berperang untuk wilayah mereka yang dahulu. Kota lama bukanlah tempat yang paling bersih di Nice, tapi di sini ada pasar ikan yang murah dan sangat baik. Oleh itu kucing-kucing di sini sentiasa kenyang dan burung merpati hanya dilihat dengan malas. Kedai kopi ini akan penuh menjelang waktu makan tengah hari. Di sini ada palang merah yang membantu pelarian dan ini adalah kedai roti Zelinska. Saya hanya perhatikan nama itu. Apa yang menarik perhatian adalah pakaian yang dijemur di merata tempat. Ia dijemur di luar kerana di dalam rumah sudah lembab dan juga sangat-sangat panas. Sebab di sini ada larangan terhadap penyaman udara. Bahagian tengah dan masalahnya apa? Tidak boleh memasang penyaman udara mengikut undang-undang supaya tidak merosakkan, tidak membuat lubang dalam. Satu-satunya pilihan adalah memasang penyaman udara mudah alih. Inilah bagaimana ia kelihatan dari dalam. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang Cannes dan ia memang sebuah bandar yang sangat menyenangkan dan mewah. Ia 10 kali lebih kecil daripada Nice dan di sini semuanya lebih mahal. Oleh itu, bandar ini kelihatan lebih bersih dan lebih kaya bahkan dari tingkap bas di mana saya berpindah dari kereta api. Yacht, Porsche hijau dengan nombor yang pelik, kasino dan karpet merah Cannes yang terkenal di mana sentiasa ada barisan orang yang meniru bintang filem. Saya sudah pernah pergi ke sana sekali. Jadi kita teruskan. Ini adalah pinggir Cannes. Veronica sebelum ini tinggal di New York dan kini dia terlibat dalam hartanah di sini. Dia membantu pelanggan melabur dan pada masa yang sama terlibat dalam penyewaan. Dia sendiri menetap di kompleks perumahan di mana terdapat ramai orang kita. Kami ada tempat letak kereta yang teratur. Ini di sebelah sini. Dan yang paling menarik, 95% jika anda berjalan di tempat letak kereta, anda akan melihat nombor pendaftaran Ukraine. Maksudnya pelanggan kami adalah pelanggan yang sangat baik. Ukraine ada beberapa pelanggan. Moldova. Rakan senegara kita mempunyai selera yang tidak buruk. Dalam jarak berjalan kaki terdapat kelab layar, gelanggang tenis dan kelab sukan. Untuk golongan kaya terdapat padang golf di mana keahlian berharga 15,000 euro setahun dan orang kita lebih sederhana menggunakan petua dan menikmati hampir secara percuma. Anda hanya perlu datang ke kasino, ambil satu chip yang berharga $1 dan itu sahaja. Maksudnya dengan chip ini anda boleh masuk ke pantai dan di sana mereka bagi minuman percuma semua. Maksudnya dari segi ini sangat baik di sana mereka dan payung mereka percuma. Anda datang dari Nice macam negara lain.
Saya semalam baru tiba dari Monte Carlo, masih sakit kerana pembatalan kereta api. Dan ketika saya masuk ke sini, saya berkata, terima kasih Tuhan, studio seperti ini berharga 150 ribu euro. Untuk kami dia adalah 1.100. Apabila membeli apartemen seperti ini, contohnya lihatlah, studio ini berharga 150 ribu. Transaksi ini dikendalikan oleh notaris dan lebih kurang, maksudnya selain daripada perkhidmatan, agensi kami perlu membayar cukai kepada notaris. Ya, lebih kurang sekitar 8-10%. Apa yang membezakan kompleks ini di sini, apabila Anda naik lift, wajah-wajah yang sangat menyenangkan antara bangsa. Jadi kebanyakannya Rusia, Ukraine. Secara khusus di bangunan ini ada seorang pembersih yang bekerja di apart hotel. Mereka semua bercakap dalam bahasa Rusia. Orang Perancis sedikit. Tidak, kami ada mereka. Kami bahkan mempunyai seluruh pengurusan yang di bawah, pengurus yang mengendalikan hotel atau yang bercakap bahasa Rusia. Tidak penting dari negara mana, atau dari Itali. Kami tidak ada orang Perancis di sini. Secara prinsipnya kawasan ini sangat baik. Saya boleh katakan ia mengingatkan saya kepada seperti Miami, Rusia. Begitu atau tidak, tidak semua orang di sini seronok untuk tinggal secara tetap. Semakin kaya pelarian, semakin kuat keinginan mereka untuk kembali. Hampir semua orang menunggu bila momen gila ini akan berakhir untuk pulang semula. Maksudnya hampir tiada siapa yang mau tinggal. Bahkan keluarga yang ingin membeli, mereka sudah dibayar sepenuhnya. Semua sudah dibayar hingga akhir Oktober. Sekarang saya hanya akan membantu pelanggan lain. Mereka sudah tidak mampu lagi dan pulang semula ke Kiev. Pada dasarnya siapa yang ingin tinggal di sini? Siapa yang tinggal yang benar-benar mereka tiba, mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka diberikan bantuan ini, mereka juga tidak bekerja. Veronica meyakinkan jika mahu kita boleh berbelanja sedikit. Di Nice katanya di pelbagai pasar raya kamu boleh membeli keju dengan harga 5 euro dan mereka mempunyai bahagian seperti itu. Di kedai ini kamu datang, ia berharga 1,5 atau 1,10. Jadi ia hampir tidak berbeza. Mereka mempunyai produk yang berkualiti di Perancis dan tidak ada gunanya membeli. Ini berharga 5. Di Nice mereka mempunyai beberapa kedai yang memberikan makanan secara percuma. Veronica bahkan mempunyai kenalan yang langsung tidak membelanjakan apa-apa, memahami bagaimana negara Perancis yang sosialistik berfungsi, dan ini bukan tentang pelarian tetapi tentang migran biasa. Dengar kamu beli produk begitu, tapi kami di sini semua percuma. Apa nih? Kami akan pergi dengan kamu. Saya kata ini memalukan. Saya tak nak beratur dengan kamu. Dia kata kamu, kata dia tidak faham. Dan mereka mula mengira saya. Tapi saya tak bisa naik kereta api, tak bayar tiket kereta api. Saya tidak tahu. Tidak, saya pernah sekali pergi bersama mereka ya, tapi entahlah, saya tidak boleh. Mereka mula mengira berapa banyak yang mereka jimat di sini, wang, dan di situ jumlahnya jadi begitu. Mereka tidak membayar kereta api. Mereka naik kereta api ke Paris, percuma. Dan mereka mempunyai satu kaedah bahwa apabila masuk perlu naik di dalam gerabak tertentu. Jadi kita perlu pandai berlari dengan cepat. Bila mereka masuk dari satu arah, mereka entah macam mana sempat berlari. Bukan hanya kenalan Veronica yang biasa hidup tanpa bekerja, dan akhirnya ramai di antara mereka terjebak dalam jenayah. Saya boleh katakan di Moskow, macam manapun duit dan segalanya, tetapi tidak ada aliran seperti di Perancis dengan kecurian di sini. Kecurian di sini telah membunuh. Mencurinya skuter. Ya, skuter EWG telah dicuri. Saya telah membeli skuter. Mereka beritahu saya di sini ada orang cakap beli skuter dengan harga 300 euro tetap akan dicuri. Tidak, saya beli yang berharga 700 yang boleh pergi 25 km. Dan saya beli di Decathlon dan saya beli kuncinya untuknya dengan harga 50 euro. Jangan potong itu. Bersama kuncinya. Ya, tidak. Ia telah dicuri. Itu memang di mana-mana saya yang utama meletakkannya. Sarah tiba di kedai ini dipusatkan. Di situ ada kedai barang kemas dan tiang dan ada pengawal keselamatan. Jadi tiang itu dan pengawal keselamatan berdiri di situ dengan kunci itu. Ini saya keluar dari arus skuter tiada. Jadi ya, saya telah pergi ke balai polis di sudut sana. Polis itu mengangkat tangan dan berkata nombor siri skuter. Saya cakap saya tidak tahu. Nombor siri, ada 5 skuter dicuri sehari. Untuk kunci 5 skuter sehari. Kemudian telefon yang paling mahal dicuri. Dan bagaimana dengan mereka? Saya sudah diberi amaran tentang telefon ini. Saya turun dari kereta api di Cannes, tiba dan bercakap di telefon. Dan beg kecil ini, ya, saya berjalan di sini tanpa skuter, tanpa apa-apa. Dan tepat ketika kami keluar, ketika lampu isyarat itu semua dan saya meletakkan telefon, mereka membuka beg tangan saya, kemudian menutupnya.
Mereka membuka dengan hati-hati, membuka. Ini adalah kerja yang sangat halus, tapi telefon terakhir saya, selain daripada harganya yang sangat mahal, di sana hanya ada fail. Selain itu, kereta kawan Veronica baru-baru ini dirompak. Di sini ada orang yang merosakkan kereta. Di pelanggan saya, di Porsche, di Kanaboka. Tidak semua momen menarik dari perjalanan masuk ke dalam video, terutama dalam gambar. Saya muat naiknya ke Instagram saya. Sekarang ini, saya lebih kerap menjawab message. Sekarang ini, dan sebenarnya di sana saya lebih kerap menjawab message. Jadi ikutlah. Saya akan gembira. Saya datang dari Cannes ke Monaco. Ia seolah-olah seperti negara yang berasingan dengan undang-undangnya dan seorang putera, tetapi di sini tidak ada sempadan. Kerajaan seperti yang anda tahu kecil tetapi sangat kaya, yang jelas terlihat dari gadis-gadis dalam gaun malam yang terus dari kereta api ke karpet merah. Bahkan orang-orang miskin. Tapi saya menganggap diri saya miskin di Monaco. Berjalan di atas karpet merah, nampaknya hampir seluruh kawasan Monaco adalah tebing yang sukar diakses, tetapi tanah di sini sangat mahal. Apa yang dibina? Setiap sudutnya di sini ada beberapa tingkat ke bawah, sebaik sahaja keluar dari stesen metro. Ke atas juga dibina dengan puluhan tingkat. Itu dia bangunan tinggi di sana. Maksudnya mereka telah memanfaatkan setiap inci, bahkan lereng yang curam. Dalam masa 5 minit berjalan kaki, saya sampai ke Monte Carlo. Ini seolah-olah seperti kawasan di Monaco. Di sini ada 10 saja. Hiburan percuma utama di Monaco untuk orang miskin, ini adalah untuk datang ke Kasino Monte Carlo dan bergambar. Juga jika bernasib baik, di sini anda boleh bergambar betul-betul di sebelah kereta yang sangat mahal seperti Lamborghini atau Ferrari. Ada lebih banyak di sini. Banyak daripada mereka mempunyai nombor pendaftaran Ukraine, tetapi pemilik kereta dari Rusia telah mengeluarkan bendera Rusia. Ya, untuk berjaga-jaga. Saya memang berjalan sedikit cara kampung. Agak sedikit tidak selesa di hadapan orang kaya. Entah bagaimana saya berjalan di tepi jalan dan akhirnya saya benar-benar sesat. Hampir saja saya pergi ke negara lain. Dalam navigasi di Monte Carlo ada satu ciri khas. Bolehkah kita datang ke titik di peta seperti yang saya lakukan sekarang, tapi berada beberapa tingkat lebih tinggi. Dan sekarang entah bagaimana, saya perlu fikirkan cara untuk turun ke bawah. Siapa dia yang datang ke Monaco? Di restoran tidak berehat. Harga dalam menu benar-benar menyaring orang miskin. Jika beberapa minggu yang lalu saya merokok shisha di Georgia, di Batumi dengan harga 25 euro dan saya rasa saya sedikit ditipu, di sini shisha berharga 110 euro. Nampaknya biasa saja. Monaco. Ini dia shisha yang sama di tengah Nice tetapi berharga 40 euro. Mari supaya penghisap shisha kita cemburu. Berapa banyak yang boleh diperoleh daripada ini? Semua bergantung kepada siapa. Semua bergantung kepada tempat itu. Kamu bekerja. Jadi contohnya sekarang saya bekerja di 2 tempat, tetapi sebelum ini saya sebenarnya bekerja di 3. Kamu bekerja di 3 tempat. Salah satu daripadanya yang saya dengar ini adalah Budabar yang terkenal di seluruh dunia. Di sana berapa banyak yang ditinggalkan? Teh, yang maksimum macam mana? Ada kalanya jika pelanggan suka dengan kolian, dia boleh tinggalkan 100 euro hanya untuk tips. Jadi shisha masih berharga 120, status $130. Andre datang ke Lazarowa untuk bekerja sebagai DJ. Di antara acara, dia bekerja di restoran dan bar Monaco. Lagipun, dia menemukan pekerjaan rasmi hanya dalam 1 hari. Untuk menyewa tempat tinggal, kamu perlukan kontrak kerja dan juga perlu ada akaun bank. Dan dia membuka semua laman web yang diperlukan untuk mencari kerja di kawasan sempit dan di Lazarowa dan sebagainya. Dan dia menemukan iklan yang memerlukan seseorang. Nata Karlov, Monaco, Natalian. Di Monaco, kereta-kereta hebat dan kereta retro diparkir betul-betul bersebelahan. Ini contohnya adalah Bugatti. Sukar untuk mengatakan secara khusus tentang yang ini, tetapi model-model serupa berharga beberapa juta dolar. Ini adalah bajet sebuah pusat daerah sederhana di kawasan kita. Detik itu apabila Pro Lipas Jalanan telah melihat lebih banyak kemewahan daripada yang saya perhatikan, bahawa ramai gadis berjalan di sekitar Monaco tanpa alas kaki. Ini kerana permukaan di sini terlalu curam naik dan turun. Sukar untuk berjalan, tetapi untuk bersosial, saya juga berjalan tanpa kasut di trek Formula 1. Di poster-poster, kami dengan Andre menemukan tulisan dalam bahasa Rusia dan di bangku jam 5 pagi, Ukrainian ibu anak perempuannya. Mereka tinggal di Monaco percuma minum wine.
Dan sekarang lebih tua menceritakan kisah bagaimana mereka berlari melalui Moldova. Dan di tempat Yulia ada seseorang dikenali berkata mereka akan menerima anda di sana sukarelawan. Jadi kami ada seorang lelaki yang memberi kami tumpangan dengan kereta, mengambil kami dengan bag-bag, dia keluar, dia tinggal di Mai, dia berkata gadis-gadis hebat. Dia berkata masuklah semuanya okey. Как типа зэк. Мы такие, нет, как увидели. Ну, типа волонтер, он принимает. Уже двоих там взял Украину. Untuk pergi dari Monte Carlo ke Nice, anda boleh naik bas dengan mudah dan ia tidak mahal. Dan di sini, tidak semua orang berkelakuan glamour. Ini budak lelaki mula-mula meletakkan kakinya di tempat duduk sebelah dan kemudian sudah. Dan di sebelah saya, вообще транспорт это отдельная и очень нервная история о лазурке. Selama 8 hari yang dihabiskan di sana, berdiri di panas di hentian bas, saya telah mengutuknya banyak kali. Contohnya betapa marahnya saya ketika kerana jadual yang salah, saya kehilangan beberapa jam. Tiba 20 minit lebih lewat daripada yang ditunjukkan oleh aplikasi. Akhirnya saya menghabiskan 3 jam di Nice. Atau Fransa, kuesko akan sampai lebih cepat. Logistik bas sangat maju di Nice. Sangat baik. Berkaitan dengan antara para petani sayur, beberapa perjalanan, itu memang masalah. Kadang-kadang ada bas yang penuh lalu, bas seterusnya datang sejam, mungkin datang, mungkin tidak. Jadi itu adalah masalah yang sebenar. Saya tidak mahu menunggu panas, jadi saya lebih percaya pada kereta api. Apa yang kamu lihat di peta, ada jadual, yang hanya jadual di hentian bas. Apa perlu dilakukan? Pergi stesen api, mengambil teksi-teksi dari Monaco ke Belfrang malam berharga €90. Kereta api memang jauh lebih cepat dan lebih selesa. Walaupun sering, tetap perlu tukar ke bas untuk sampai ke tempat yang perlu. Kereta api lebih mahal daripada bas, tetapi pelarian kebetulan boleh naik secara percuma. Kau macam mana? Tunjukkan pasport Ukraine dan itu saja. Ya, di sini memang tiada stesen, tetapi di Nice di stesen ada telefon kecil. Kau telefon dari Ukraine, mereka kata pasport, tunjuk, mereka benarkan masuk. Saya yakin sistem tidak dapat mengendalikan aliran penumpang pada musim puncak. Di sini orang-orang duduk di semua permukaan yang ada dan pintu tidak dapat ditutup sebab badan-badan berdiri tepat di pintu masuk. Di stesen di Nice, 1,000 orang. Mungkin 2 kereta api tiba dan tiada siapa yang faham kereta api mana yang pergi ke mana. Di kereta api tidak ada apa-apa yang ditulis di atas lembaga. Mungkin ia ditulis dengan betul, tetapi tiada siapa yang faham. Saya sendiri ragu tentang apa yang perlu saya lakukan. Di stesen kereta api Nice, seringkali berlaku kekacauan. Orang-orang tidak dapat masuk ke dalam kereta api dan sambil terlambat berlari di atas rel. Di Cannes, saya terjebak dalam situasi yang tidak kurang menyenangkan. Kereta api tiba, yang saya dan ratusan orang lain harapkan. Tapi dia tidak membuka pintu dan kereta seterusnya akan tiba dalam beberapa jam. Kereta api yang ditunjukkan oleh Google menunjukkan semua aplikasi yang ditunggu-tunggu di sini. Di stesen dekat Cannes, pintu tidak dibuka, dia terus pergi saja. Ada beberapa masalah teknikal. Begitulah cara kau sampai, ikut suka kau lah. Ini, sukar. Kau juga boleh terlepas penerbanganmu tanpa sempat membeli tiket. Di sini saya berasa gugup kerana di depan kereta api, kumpulan ini sudah 20 minit tidak faham cara mesin berfungsi dan mesin sebelah pula tidak berfungsi. Walaupun ramai kata kita boleh naik tanpa tiket, tetap ada risiko masalah. Banyak kali saya melihat di tingkap bagaimana mereka menangkap penumpang tanpa tiket. Jadi saya selalu dengan bangga menunjukkan tiket saya, €1.5 untuk kad seperti itu untuk satu perjalanan, dan jika kau sempat bertukar dalam masa lebih kurang 1 jam, saya rasa 70 minit. Kau boleh juga naik bas dan tram dengan kad yang sama. Saya sedang menunggu tram. Lebih baik ambil tiket dan cop tiket di tram juga, kerana di sini penumpang tanpa tiket juga sering ditahan. Kami sedang berjalan dengan Igor 1,5 kilometer ke kereta kerana sukar untuk mencari tempat parkir di mana yang kita mahu. Dia memutuskan untuk membeli kereta itu di sini, di Perancis, kerana lebih mahal untuk memandu dari Rusia. Lebih mudah untuk menjual di Rusia dan membeli di sini, membelinya sangat mudah. Di mana-mana, di salon-salon, di beberapa tempat, sekali lagi, di tangan persendirian. Sejauh mana prosedur itu sukar? Jumpa ke Prosedurnya sukar. Dalam satu hal, apa yang sangat sukar bagi orang Rusia dengan lesen Rusia untuk mendapatkan insurans untuk kereta ini. Tanpa insurans, kau tak boleh tukar nama kereta itu. Akhirnya diselesaikan. Baiklah, dengan penuh keyakinan dan kelegaan yang mendalam, akhirnya ada syarikat insurans yang mengesahkan status kau. Akhirnya, berapa kos insurans setahun? Pada dasarnya, dalam lingkungan ini lebih kurang €800,000. Pengangkutan di Lazurova banyak, tetapi tempatnya sedikit. Oleh itu jenis-jenis kompaknya yang menguasai di sini, skuter elektrik dan basikal sewa. Dan juga banyak skuter ekstrim, ya tetapi selesa. Betul-betul di depan mata saya, seorang lelaki dilanggar oleh skuter.
Mereka bersumpah. Ironinya, saya melihat kemalangan ini 15 minit sebelum bertemu dengan Dennis yang selalu bergerak dengan skuter. Saya rasa cemas, tetapi saya faham bahawa ini adalah cara terbaik untuk bergerak di Nice yang sesak. Dengar memang agak menakutkan, tapi pada pendapat saya ini adalah pengangkutan terbaik untuk Nice. Ini adalah 100%. Untuk pergi ke pusat dan kembali dengan cara lain seperti yang kamu lakukan sekarang, 10 minit pergi, 10 minit balik, ini memang tidak mungkin. Saya akan mengambil masa sekitar 1,5 jam untuk sampai. Dari kemalangan, lutut Dennis sangat teruk, tetapi dia tetap seorang peminat motosikal. Lutut teruk jatuh dari moped. Ya, saya telah mengalami 12 kemalangan. Saya pernah memiliki beberapa motosikal dan semasa muda saya terlibat dalam banyak kemalangan, tapi sekarang sudah berbeza. Jadi kamu dari Latvia Tsui terlibat kecelakaan di Latvia. Saya tidak tahu, ya di luar Jurmala. Saya pernah ke Jurmala. Saya akan menang. Saya akan lihat akhirnya. Walaupun cintanya kepada moped, Dennis bekerja dengan kereta di syarikat sewa kereta antarabangsa di lapangan terbang Nice. Secara peribadi, saya tidak dapat menyewa kereta kecil di Côte d'Azur sepanjang musim. Menurut Dennis, pada musim sejuk, harga jatuh hampir 3 kali ganda. Tapi pada musim panas, sukar untuk mencari kereta walaupun untuk hujung minggu. Pada musim tidak sibuk, ia mungkin berharga 250-300 euro, malah kurang lagi. Dan sekarang ia mungkin berharga 500-600. Untuk hujung minggu? Dan bahkan sebelum masuk saya baru-baru ini sewa kereta selama 3 hari. Tak ada apa-apa, hanya 1.500 euro yang luar biasa. Sudah tentu harga tahun ini sangat tinggi. Berapa julat gaji yang pernah kamu dapat di Nice dari dan hingga? Sentiasa perlu bermula dari sesuatu. Saya bermula dari bawah, katakanlah. Dan dengan ketekunan dan usaha yang berterusan sampai ke 4,5. Bulan yang paling banyak hingga 4,5 itu tanpa semua cukai. Tanpa cukai, betul, maksudnya bersih. Berapa banyak yang diperlukan untuk hidup? Bulan supaya anak kamu dilahirkan, perbelanjaan meningkat. Saya jujur cakap, tidak mengira hidup di Eropah memang mahal. 100. Mahal di Nice, lebih mahal lagi. Malah insurans kereta pun lebih mahal. Di Nice lebih mahal berbanding dengan kawasan lain di Perancis. Saya rasa untuk normal untuk hidup dengan sederhana. Standard sekitar 2.000 per orang. 2.000 per orang. Kepada pergi 2 kali setahun, seperti yang sudah direncanakan dan dipertimbangkan dengan matang dalam beberapa jawatan yang berbeza. Pergi ke restoran yang sangat terkenal dan membayar semua bil yang ada di sekitar. Tapi boleh juga, saya pernah melihat orang yang hidup dengan wang yang sangat sedikit. Saya tidak tahu, saya tidak pandai begitu. Dennis dan istrinya datang dari Moldova, ke mana mereka jarang kembali. Dan ibu bapa mereka sekarang tinggal di Greece. Saya tinggal di Moldova hingga tahun 2006, lebih kurang. Dan kemudian kami pergi ke Athens di Greece. Saya tinggal di sana selama 8 tahun, lebih kurang 8 tahun di Athens. Dan apabila krisis melanda Greece, sudah ada krisis selama beberapa tahun, saya pahamnya kenapa saya perlu menunggu dan bertahan. Kenapa? Itu bukan masalah saya, itu bukan kesalahan saya. Saya tidak mencuri apa-apa datang ke Perancis. Mula-mula seperti orang lain memang sukar, tetapi lama-kelamaan saya sudah terbiasa dan tidak merasa seperti di rumah. Kami mula-mula tiba di bandar Nantes yang terletak di arah lautan seperti pelajar, terletak di arah lautan yang sangat luas dan indah. Sebagai pelajar, kami tinggal di sana selama hampir 4 tahun dan kami ingin mengubah hidup. Sudah banyak kali kami menukar hidup, banyak cara yang aneh kami telah bertukar dan tentu saja kami berhenti di sini. Tapi mengapa kami datang ke sini? Kami tiba di Kent di bawah dan saya segera sadar bahwa saya akan tinggal di sini, yaitu laut cuaca panas. Semuanya sesuai untuk saya. Saya segera sadar. Tambahan pula, ya, tentu saja, karena di Nantes hujan, di sana cuaca hujan dan itu sukar. Tetapi di sini kehidupan sangat baik. Di sana cuaca. Хорошо, а почему жизнь малина здесь еще, кроме климата? Jadi di sini quality hidupnya lebih baik berbanding di bahagian lain Perancis. Maksudnya di bahagian lain Perancis, yaitu
Semua ada di hujung jari. Sekejap kamu boleh bermain snowboard di gunung, laut. Pun dekat Itali, tidak jauh. Sebenarnya Denis adalah seorang yang antarabangsa, dilahirkan di Latvia. Isteri mempunyai kewarganegaraan Moldova dan Romania, dan selama 10 tahun terakhir mereka tinggal di negara yang berbeza. Selalunya ini membawa kepada situasi yang lucu. Polis menghentikan saya kerana memandu laju juga di atas motosikal, dan mereka mengambil dokumen saya, melihat dan berkata, "Tuan," mereka berkata, "Anda dilahirkan di Latvia?" Saya berkata, "Betul, Anda mempunyai pasport Moldova?" Saya berkata, "Betul, Anda mempunyai lesen memandu Yunani?" Saya berkata, "Ya," dan mereka mula ketawa. Maksudnya sebenarnya semuanya berlalu begitu sahaja. Sekarang mereka akan melepaskan saya. Tidak, saya tetap bayar 90 euro. Apa yang mereka ketawa bukan bermakna kamu terlepas dari denda. Ya, kami telah membuat pasport Romania. Kami seolah-olah boleh buat yang sama untuk pasport Yunani, tetapi dari segi masa lebih mudah, lebih cepat untuk membuat pasport Romania. Kami melakukan tahun 2015 di suatu tempat, mungkin mereka telah membuat pasport Romania, dan dengan bebas, tanpa sebarang tekanan, tanpa sebarang masalah, kita hidup, bekerja. Tak ada lagi. Sebenarnya tiada apa-apa. Saya bahkan pernah bertanya mungkin di sana tentang suatu visa. Kau tahu, sebenarnya kad penduduk. Tidak, kamu tidak perlu apa-apa. Saya diberitahu semuanya hebat. Menyambut tetamu, pengantin baru sudah dalam gaya Perancis. Di atas meja ada wain, udang, prosciutto, keju yang sangat menarik, sosis dan guacamole buatan sendiri. Sangat sedap, hampir habis saya makan. Saya katakan, "Ini kamu yang sediakan," dan mengalir kepada... Bagaimana dengan bulu dan pen aperitif adalah cawan kecil. Ini dalam 5-6 jam. Untuk selera mereka, buka sebotol sama ada putih atau rose. Dari situ ada botol sama ada putih atau rose. Dan untuknya ada beberapa makanan ringan yang sedap. Anak Oksana dengan Denis baru sahaja dilahirkan, tapi sudah beratur untuk ke tadika. Barisan di sini begitu panjang bahawa ibu bapa mendaftar anak-anak yang belum dilahirkan. Ceritakan tentang anak itu. Maksudnya saya dengar kamu sudah menyanyikan untuknya dalam bahasa Perancis. Dia akan bercakap dalam bahasa Perancis di tadika dan sekolah. Ya, saya rasa begitu, tetapi di rumah bahasa utama kita tetap akan menjadi Rusia, mungkin juga Rumania dan Yunani. Kami juga tidak mahu membebankannya terlalu banyak. Anak kecil itu belum pergi ke tadika, tetapi dia sudah mempunyai kewarganegaraan 2 negara. Apabila dia membesar, dia boleh mendapatkan pasport Perancis juga. Anak itu perlu tinggal di sini sehingga 16 tahun atau boleh pergi walau sekejap dan kemudian kembali untuk pasport. Dia perlu tinggal di sini saja, dia perlu belajar di sekolah, di sini. Di hospital bersalin kerajaan percuma, tetapi Oksana melahirkan di klinik swasta. Bersalin di tempat seperti itu berharga sekitar 5,000 euro. Walaupun insurans kerja menampung semua ini, percuma. Lagipun di klinik yang sama, Angelina Jolie juga melahirkan. Kami mempunyai pakar pediatrik yang berpengalaman dan berdedikasi sama dengan dia. Apa yang dilakukan oleh pakar pediatrik? Dia ada awak, ada memantau. Ya, 12 hari. Berapa lama dia berada di sini? Di tepi pantai yang besar di Kineta. Dia telah melihatnya selama 12 hari. Kami mempunyai pakar pediatrik tetap yang tidak menunggu dalam penjagaan itu. Kamu berbincang tentang Angelina Jolie. Ya, dia ada yang seperti itu. Saya tidak boleh gambar di mana dia menandatangani. Brad Pitt yang sangat terkenal dan sangat dihormati juga sangat cool. Dia bercerita bagaimana dia masuk ke dalam Brad duduk santai sambil bermain PlayStation 3 dan makan pizza dengan tenang. Lelaki yang sangat sederhana. Ya, cuma tiada apa-apa. Sudah tentu di sana mereka ada pengawal pribadi. Itu sudah berlaku, tetapi itu lebih supaya tiada penggambaran yang tersembunyi. Kembali ke pusat Nice, Denis membawa saya dengan cepat juga. Melintasi antara kereta yang bergerak perlahan dan kadang-kadang bertembung. Pada waktu malam, penduduk Nice suka duduk di pantai dan makan malam. Saya juga melakukan perkara yang sama, mengambil rakan-rakan pizza dan wain. Sebuah romantik yang unik, tahu tak, memandangkan burung camar mencuri pizza dan tikus semakin menghampiri. Kemudian muncul sekumpulan budak-budak yang berseronok mengejar tikus-tikus itu. Bersama Christina, kami lalu di sebelah 2 gelandangan tidur di bangku. Ini adalah tepi pantai utama di Nice dan tiada sesiapa di sekeliling, termasuk Christina, tidak mengganggu saya. Sendiri terkejut itu tidak mengganggu saya. Mereka duduk, tidak mengganggu sesiapa, tidak bercakap, malah hanya berbaring dan tidur. Pada siang hari mereka tidak begitu kelihatan.
Буквально парочку я иногда вижу, они сидят, милостыню просят у супермаркета, но они это делают очень вежливо, очень тихо и сидят, не встают. То есть остается только набережная. Saya melihat orang-orang yang tinggal di dalam kereta. Di dalam sedan kecil itu ada beberapa orang dan jelas mereka sedang tidur, semua tuala tergantung di sekeliling. Hampir ke penghujung tepi pantai, di situ boleh parkir terus di tepi pantai dan mereka meletakkan kereta di sebelah bangku. Dan kemudian mereka akan berkumpul di bangku itu pada waktu malam, piknik. Mereka makan malam dan kanak-kanak berlari di sekitar bangku. Orang-orang tanpa tempat tinggal merata, ada yang datang ke Nice kerana lebih selesa di sini. Ramai yang tidak mahu. Contohnya, Sergei, dia menjual apartmennya di Belarus dan datang ke Nice dengan duit. Dia berkahwin, namun bergaduh dengan istrinya. Dia bergaduh saudara maranya. Hilang tempat tinggal dan mendapat kes jenayah. Saya memang sangat sukar untuk bercakap tentang ini, tetapi saya rasa seperti dipijak ke dalam tanah, saya dipukul, sehingga tulang saya retak. Jadi saya tidak pernah dipukul seperti itu dalam hidup saya. Saya dipukul, terbaring di lantai, tidak berdaya. Sergei dibawa ke balai polis. Kes dibuka dan dia dihalau keluar, dilarang mendekati istrinya dan kembali ke rumah. Sangat sejuk. Malam itu sebenarnya kamu tidur di mana? Di atas tilam ke... Ya, saya menemui tilam di jalan tidak jauh dari tempat ini. Sofa yang dibuang. Dan saya menutup diri dengan tilam dari sofa ini dan tidur. Pagi itu saya terbangun kerana ada seseorang di sebelah yang sedang menulis di sofa ini. Ini memang teruk. Kemudian dia dimasukkan ke hospital, di mana entah bagaimana semua dokumennya hilang semasa dia tidak sedarkan diri. Sekarang Sergei menunggu perbicaraan, terancam penjara 2 tahun. Cuba mendapatkan semula beberapa dokumen. Dan bagaimana saya boleh bekerja secara rasmi saya? Kad pengenalan dicuri, pasport dicuri, tidak mendapatkan pekerjaan. Mengalami tekanan dalam 6 bulan, Sergei kehilangan sebanyak 33 kilogram. Saya berat 92,800. Sekarang saya berat 67 kilogram, 600 gram. Dan ini bukan tentang diet. Percayalah pada saya, ini adalah tekanan, ini adalah stres, ini adalah kehidupan di jalan dan semua yang lain. Semua ini memberikan hasil yang sebegini. Saya berumur 54 tahun. Saya memberi 40 lebih sedikit ketika saya melihat kamu. Lihat, susah bikin kita lebih muda. Ya, ada juga kelebihan. Semoga Tuhan tidak memberi kelebihan. Semoga orang tidak berada dalam situasi seperti ini. Walau bagaimanapun, walaupun setelah membuat dokumen, Sergei tidak mahu kembali ke Belarus. Di sini dia berkata untuk membuat dokumen dan kembali ke Belarus. Ketika saya terbang dari Belarus, istri saya tahu tentang itu dengan baik. Dalam pengetahuan saya sudah cakap yang saya menjual hartanah. Saya menghapuskan seluruh hidup saya di sana, datang ke sini dan mula semuanya dari awal. Maksudnya saya tiada tempat untuk kembali dan tiada siapa untuk kembali. Sebenarnya tiada siapa untuk kembali ke negara itu. Saya tidak tinggal apa-apa di sana. Seperti yang kita lihat, tidak semua orang di Côte d'Azur impian menjadi kenyataan. Pindah ke tempat yang cantik dan bahkan kaya tidak menjamin bahawa kamu akan mudah diterima dalam masyarakat itu dan hidup dalam kesenangan. Dan segelas wain Perancis boleh membawa kamu ke dasar sosial. Ini adalah bahagian pertama cerita saya tentang selatan Perancis. Bahagian kedua akan keluar tepat seminggu dari sekarang. Seperti biasa, pada hari Sabtu pada pukul 10 pagi di saluran Vova Karmanov. Langgan YouTube dan Instagram dan jangan lepaskan apa-apa. Selamat.